Kembali bersama kami di MHI dan seperti yang dijanjikan kepada penonton di luar sana, bagaimana untuk mendapat kualiti tidur yang mantap dengan posisinya. Jadi sekarang kita bercerita dengan Dr. Syuib Khairuddin, iaitu pakar kesihatan ENT juga dari Hospital Serdang, dan juga pelakon tidur kita Encik Izzuddin, juga pegawai kesihatan ya. Tapi tidur. Jadi sekarang ni kepentingan posisi tidur kita untuk mendapat kualiti yang mantap. Silakan Dr. Okey, betul sekali ya. Posisi tidur yang kebiasaan untuk manusia ni. Pertama sekali yang natural lah, kita berbaring terlentang macam ni. Ada satu lagi, kebanyakan orang tidur pada mengiring, sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Okay. Dan ada juga orang yang dia tidur terlangkup. Meniarap. Meniarap macam tu kan. Okey. Jadi sebenarnya kalau ikut sunnah Nabi kita pun, dia dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim mengatakan Nabi ni dia tidur sebelum tidur tu dia berwuduk dahulu, dan dia mengimbas-gibaskan katil, membersihkan katil, dan baring di atas pinggang kanan. Jadi dia mengiring ke arah kanan. Okay. Dia ambil doa dulu. Lepas tu mengiring ke kanan. Contoh. Jadi betul sekali, kita cara-cara untuk tidur ni, kita baring dulu terlentang. Dan letakkan satu bantal di kepala untuk support lah. Jadi bantal ni jangan terlalu tebal atau jangan terlalu nipis. Kalau ikut nak ukuran dia daripada pangkal sisi leher ni dan bahu lah, jangan terlebih lah. Jadi inilah dia yang terbaik lah. Jadi selepas tu kita mengiring ke kanan. Kita akan pastikan telinga kita ni selari dengan bahu dan juga leher. Jadi kita akan tengok juga dagu ni juga kena dalam posisi yang neutral lah. Jangan terlalu mendongak ke atas, jangan terlalu menunduk ke bawah. Jadi apa efek dia kepada organ-organ dalaman kita? Jadi yang ini kita nak supaya kita punya saraf tunjang tu dia tidak bengkok, lurus, dan juga bahagian organ-organ tu tidak terlalu terhimpak. Jadi bahagian tangan juga akan diletakkan di bahagian sisi ataupun boleh dilunjurkan ke hadapan sedikit, dan di bawah paras muka lah. Kalau kita ikut di lutut sini pun dia akan dibengkokkan sedikit, dan kita letakkan bantal untuk separatekan kita punya sendi lutut. Betapa pentingnya bantal yang nak kita sendalkan antara kaki kita ni. Sebab kita punya sendi lutut dan sendi pinggul ni, kita tak nak dia jatuh atau kolaps masa kita tidur. Jadi bila letak support ni, dia akan memberikan kepada posisi asal lah. Saya kalau muda-muda tidur macam ni tak ada bantal pun tak apa juga. Dan semakin tua ni kalau tak ada bantal ni, dia sakit pinggul, lutut juga boleh sakit ya. Jadi secara amnya inilah satu posisi yang amat sesuai. Yang optimal dan banyak kebaikan lah. Antara kebaikan-kebaikan tidur mengiring ni, kita akan boleh mengelakkan daripada berdengkur. Sebab masa kita tidur tu, bahagian lidah di dalam mulut ni akan jatuh ke belakang. Jadi boleh menyebabkan sempit dan boleh jadi berdengkur. Dan juga kalau ada air liur ke secretion dari mulut, kita dapat menghindarkan daripada tersedak lah. Jadi posisi ni juga bagus untuk posisi selamat ketika kena sawan ke apalah. Gitu. Okey, dalam package yang kita lihat sebelum ini, dalam Islam pun tidak digalakkan untuk tidur meniarap ya. Jadi dari segi sains pula, kenapa tidak digalakkan? Kalau kita tidur daripada segi meniarap ni, silakan. Sebenarnya dia adalah posisi yang tidak normal untuk kita punya sendi-sendi leher, sendi-sendi tulang belakang dan sendi pinggul. Jadi bila stres terhadap sendi-sendi itu akan menyebabkan kita akan cepat dapat sakit-sakit belakang lah. Seperti mana di kawasan? Di kawasan sini? Di bahagian belakang sini, dan leher dan bahu. Dan juga kalau kita tidur bahagian macam ni, kita punya pergerakan otot rusuk ni, paru-paru tertekan. Sepatutnya dia boleh mengembang dengan tanpa halangan. Tapi kalau macam dia akan terhalang. Jadi akan menyebabkan kesukaran bernafas dan dapat tidur yang tak baguslah. Macam tu. Okey. Anim pula, Anim suka tidur yang macam mana? Dia suka menyerap ke? Dia suka saya kalau tidur, saya suka tidur terlentang sebenarnya. Terlentang. Tapi macam tadi cakap pula, antara posisi yang terbaik adalah posisi yang mengiring. Kadang-kadang kita terlentang pula macam mana? Adakah dia perlu dielakkan? Bila ada kena tukar ni cara tidur. Itulah dia. Nampak? Bersedia untuk jawapannya ya? Tidur terlentang ni sebenarnya memang kebanyakan orang tiada masalah, contohnya tiada masalah berdengkur, bukan seorang ibu yang mengandung, sebenarnya boleh sahaja sebab dia ada posisi neutral untuk tulang belakang kita. Cumanya kalau ada orang yang ada masalah gastrik, dia tak sesuai. Betul-betul. Sebab boleh jadi acid reflux. Tapi bantal ni kadang-kadang memang saya sangat flat kan.
Dia tak boleh bantal yang ada sedikit naik pun. Ada setengah orang tak suka pakai bantal pun, doktor. Jadi macam mana? Adakah itu pun mengganggu juga posisi tidur? Kalau ikutkan yang normal, memang kita kena tinggi sedikit lah untuk otak. Tapi kadang-kadang seseorang tu dia punya postur yang berlainan. Jadi itu kita kena mengikut kepada lah. keselesaan. Okey. Kita pun selain daripada ada demo posisi tidur yang terbaik, di sini ada ujian tidur ataupun PSG yang ingin dikongsikan daripada doktor. Doktor nak kongsikan apa alatan ini? Dah pakai wayar-wayar ni, saya pun dah takut dah. Kita dah seram tengok dia pakai wayar. Tapi ada sebabnya. Doktor nak kongsikan? Okey, ini ada satu alat sleep study iaitu ujian tidur yang kita panggil polysomnogram. Tetapi yang kita pasang ini adalah level 1. Dia ada 4 level, 1, 2, 3 dan 4. Di mana yang 4 yang paling simple dan 3 yang agak selalu digunakan. Yang ini level 1. Level 1 ini adalah penting kerana ia boleh menunjukkan kepada kita mengenai gelombang otak. So bila seseorang itu tidur, bila dia buat test, kita tahu dia ni sebenarnya tidur ke tak. Sebab N1, N2 dan REM tu kan kita nak tahu dekat mana. Dan at the same time dia akan tengok pernafasan dan selalunya ada satu electrode dekat chin tu untuk tengok dekat jaw bahagian sini tu. Kadang-kadang ada orang tidur dia suka berlaga gusi dan gigi. Itu bruxism. Itulah bruxism dan itu adalah antara tanda macam pesakit OSA yang suka berdengkur tu. Itu adalah salah satu tanda sleep apnea tu ya. Okey, golongan bagaimana yang sebenarnya perlu melalui ujian tidur ni? Okey. Sebenarnya ujian tidur ini dilakukan untuk mereka yang mempunyai masalah sleep apnea. Itu adalah yang pertamalah ya, yang utama. Dengkur terlalu kuatlah. Terlalu kuat, berhenti nafas. Itu memang baik ialah macam dia diagnostik yang baguslah untuk sakit itu. Tetapi juga kita boleh melakukan untuk pesakit-pesakit yang macam narkolepsi. Dia bukan waktu tidur malam saja. Narkolepsi tu yang terlalu banyak tidur. Kadang-kadang you tengok orang kan asyik tidur saja. Seolah-olah dia macam tak cukup je badan dia dengan tidur seharian. Dan you rasa malasnya orang ni kan asyik tidur je. Tapi sebenarnya narkolepsi tu kita akan buat test ujian tu, tengok dia ada OSA ke tak. Kalau dia tak ada, kita akan buat satu ujian di waktu siang. Ujian je lebih kurang macam ni, tetapi more simple. Supaya kita tengok dia dah tidur macam mana kan. Selain daripada OSA, apa lagi penyakit-penyakit lain yang boleh didetek daripada ujian tidur ini? Itulah narkolepsi, penyakit neuro kan ya, dan juga yang mereka yang kita boleh buat MSWT menggunakan alat yang sama. MSWT tu selalunya kita buat kalau orang tu ada micro sleep. Okey, itu dia macam-macam sebenarnya kita dapat tahu daripada ujian tidur ni. Kalau anda mungkin ada gejala lah kan, kan mungkin ada orang tegur dengkur anda luar biasa kan, mungkin terlalu kuat, detect ada OSA. Ini antara ujian yang boleh dijalani oleh pihak anda. Okey, terima kasih model kita ya, Encik apa namanya? Dr. Abra. Jangan lupa Encik Izzuddin kita. Dr. Abra, Allah masya-Allah. Dr. Abra. Doktor, hari ini kita sangat istimewa, ada doktor sudi duduk di sini menunjukkan demo. Dr. Izzuddin pun bukan jalan-jalan orang ya. Terima kasih Dr. Abra, doktor dan juga Dr. Shuaib. Terima kasih banyak-banyak dan kita di sini akan Dr. Nas bagaimana? Dr. Nas, saya nak sarankan kepada anda semua, kalau nak tidur betul-betul tu kita jalankan satu ujian pertama dulu, ujian isteri. Kalau tengah tidur tiba-tiba dikejutkan dengan bantal, itulah ujian dah gagal. Okey, kita nak kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami MHI.